Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya nak hari ni saya nak kongsikan macam mana saya createkan satu aset awal untuk saya punya klien yang mana klien ni berumur lebih kurang dalam umur 30 lebih, yang mana dia bagi tahu pada pihak kami untuk kami createkan satu aset bernilai dalam lingkungan dalam RM1 juta, yang mana aset ni akan aktif apabila berlakunya kepada beliau dua perkara, iaitu nanti saya akan tunjukkan dalam kita punya video ni, pertengahan video ni. Okey, sekarang ni tanpa melengahkan masa lagi, saya nak terus masuk dalam kita punya satu aplikasi, iaitu FWD Smart, yang mana kita createkan satu quotation awal. Jadi kita akan bagi tahu kita punya klien adakah dia bersetuju dengan aset yang telah kita generatekan untuk beliau. Okey, sekarang ni kita dalam produk illustration. Okey, saya nak tunjukkan yang mana. Okey, kat sini adalah individu. Dekat sini kita boleh pilih dia nak buatkan satu aset untuk dia punya property ke, dia punya business ke, ataupun untuk individu. Okey, sekarang ni kita pilih individu, lelaki, kita pilih Mr. Okey, sekejap saya ambil dia punya data. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita tahu Tuan Zubir ni dia dalam lingkungan umur dia dalam 30 lebih. Dia berasal dari Muar dan dia perlukan aset yang yang saya suggest dalam perbualan telefon kami. Kita suggest dalam bentuk dia punya expenses, dan keperluan dia, aset yang dia perlukan adalah 1 juta. Okey, sekarang ni kita masukkan dia telah berkahwin. Okey, kita masukkan. Okey, dia tidak merokok. Okey, sekarang ni 1984. Okey tuan-tuan, sementara kita isi tu, kita boleh borak-borak. Kita bolehlah saya memberi sedikit tips untuk kita kekalkan kita punya aset. Maksudnya tuan-tuan dan puan, zaman dahulu kita tak terdedah dengan untuk kita generate aset kita. Kita zaman dulu atuk nenek kita tak terdedah dengan macam mana diorang bangsa-bangsa lain yang generate aset. Dia generate aset apabila berlakunya sesuatu kepada individu tersebut atau organisasi tersebut. Aset tu akan backup dia punya hutang, dia punya keperluan untuk bagaimana dia nak meneruskan dia punya waris-warisnya kehidupan. Kalau macam bangsa-bangsa lain, dia punya pilihan adalah insurans. Jadi di produk kami ni, kita telah wujudkan satu macam mana kita nak
insurans dia ada dua part. Maksudnya ada yang konvensional, ada yang konvensional. Dia ada dua part lah dalam lingkungan insurans. Dia ada dua part, adalah salah satunya adalah conventional types dan nombor dua adalah takaful type. Dan produk takaful type ni lebih orang kata lebih mesra pengguna Islam lah. Lebih mesra untuk pengguna Islamic product lah. Jadi kita telah wujudkan produk tu dah lama, cuma kita tak dapat sampaikan lagi kepada rakyat Malaysia yang beragama Islam, dan pendedahan tu tak sampai lagi. Berbeza pula kepada bangsa lain. Dia orang alert tentang apa yang mereka tinggalkan. Jadi ini kita tengok sekejap lagi. Saya siapkan dulu 6 dan 5. Okey, dia seorang guru. Okey, saya masukkan nombor dia sebentar ya. Okey. Alright. Okey, sebentar ya. Ini kita nak buatkan. Okey. Okey, yang mana kita pilih produk untuk feature first. Yang mana feature first ni kita untuk dia punya diri dia sendiri, yang mana kita cuba buat. Okey, sekarang ni kita nak buat dia adalah 30 tahun, sebab dia akan cover untuk rumah dia, kereta dia, dan dia punya hutang-hutang yang dia pernah buat lah. Hutang rumah, hutang kereta, hutang peribadi. Okey, kita buatkan dia satu aset yang bernilai RM1 juta. Okey, pembayaran dia untuk dia punya untuk dia punya monthly commitment dia untuk dia punya aset adalah, sebentar ya, kita buat penambahan sikit untuk critical illness. Jika berlaku apa-apa, dia akan dapat some extra cover lah. Okey, dengan RM27 dibayar. Okey, sekarang ni kita dah settlekan dia punya ni. Okey, sekarang saya dah buatkan dia untuk satu quotation awal untuk aset bernilai RM1 juta untuk Encik Muhammad Zubair. Okey, kat sini kita tengok Encik Muhammad Zubair bin Rashid, umur dalam 36, bukan perokok. Okey, kat sini dia punya pembayaran dia adalah sebanyak ini yang dia buat, maksudnya dia punya aset yang kita buatkan dia kat sini adalah bernilai dalam RM1 juta, yang mana jika berlaku apa yang berlaku, jika berlaku ada dua benda yang akan, bila berlaku aset ni akan aktif. Maksudnya sekejap lagi saya terangkan. Okey, kat sini RM289 untuk setiap bulan dia perlu komit, dan yang mana dia komit RM289 dan dia telah generate satu aset bernilai RM1 juta. Tuan-tuan dan puan, kalau sekarang
Kalau kita nak buat satu aset ataupun kita nak buat satu simpanan, kita kena tengok dulu simpanan tu macam mana. Okey, kalau kita betul tak ada masalah untuk simpan di contoh tabung haji, ASB, tak ada masalah. Itu masing-masing punya kehendak. Dia boleh pilih pilihan, masing-masingnya pilihan. Dia boleh pilih ASB, boleh pilih tabung haji. Yes, betul, tak ada masalah. Cuma sekarang ni kalau ada satu produk yang mana kita menyimpan, kita boleh panggil dalam bentuk simpanan lah, RM289, yang mana jika berlakunya dua sebab, sekejap lagi saya terangkan dua sebab tu, kita akan aktifkan 1 juta ni terus kepada dia punya waris ataupun pihak individu tu sendiri. Individu yang contoh kalau Encik Zubir ni yang akan dapat 1 juta ni. Okey, kita teruskan. RM289, yang mana RM289 ni dia akan dapat 1 juta. Contoh dua sebab yang dia akan dapat adalah, salah satu sebab ialah meninggal dunia. Meninggal dunia ni adalah salah satu dalam bentuk pampasan, dalam bentuk pampasan RM1 juta lah. Maksudnya 100% jumlah dilindungi, di mana 10% akan dibayar dulu. Bila berlakunya kematian terhadap individu tersebut, 10% akan dibayar dulu kepada penerima sijil kematian. Dibayar dulu atas penerima sijil kematian orang yang dilindungi sebagai manfaat ke pengurusan kebumian. Maknanya 10% daripada 1 juta adalah RM100,000. RM100,000 akan dibagi kepada waris, isteri dia ke, anak-anak dia ke, ibu bapa dia ke, yang waris, siapa yang dia diwariskan aset ni. Jadi setelah diberikan 10%, ini 10% ni adalah untuk pengurusan jenazah dia, 10%. Jadi pertama adalah meninggal dunia. Nombor 2 adalah jika orang yang dilindungi menghidapi penyakit terminal 100%, maksudnya dia tak boleh bekerja, maksudnya hilang upaya kekal. Contoh accident, ataupun dia stroke, yang kita takut stroke, ataupun kanser tahap 3 yang mengakibatkan dia tak boleh lagi bekerja seperti biasa, tak boleh mencari nafkah, dah tak boleh langsung 100%, dah tak boleh bekerja. Maknanya dia masih hidup tapi cuma orang kata boleh mampu untuk makan dan minum saja, tak boleh bekerja, tak boleh melakukan seperti sedia kala yang di masa dia hidup lah. Okey, jika berlakunya individu ni menghidapi penyakit terminal 100%, manfaat tu akan aktif, 1 juta ni akan dibayar kepada siapa yang, kalau dia langsung dah tak boleh nak bercakap, tak boleh nak buat apa-apa lagi, benda tu akan menjadikan dia punya pampasan 1 juta ni akan diberi kepada waris dia. Waris dia akan menguruskan dia dari segi ubat, dari segi pengurusan dia. Jadi tiada lagi lah, jika kalau kita tengok orang sakit tapi bila dia tak ada satu income protection, dia tak ada income untuk pengurusan dia akan jadi lagi, yang kalau kita nampak, dia akan jadi lagi sakit lagi. Sebab apa? Sebab tak ada kewangan yang boleh membantu beliau. Jadi bila kita cerita pasal kehilangan upaya ni, maksudnya bila berlakunya kehilangan upaya, orang yang akan membantu dia, waris yang akan membantunya seperti anak-anak ataupun isteri, dia menghadapi satu pressure, orang kata, dengan kita nak membantu penjagaan, pengurusan si individu lagi, dengan untuk mencari nafkah lagi, macam mana kita nak sara anak-anak lagi. Jadi benda kat situ lebih merumitkan lagi. Jika ada sedikit bantuan yang dia dah createkan untuk si suami ataupun si isteri, dah createkan untuk satu bentuk income protection. Jika berlakunya apa-apa yang tidak kita inginilah, contohnya kalau mati ni senang tuan-tuan,
Jika mati terus dapat papasan. Tapi jika berlakunya satu bentuk yang tidak mati, maksudnya kita tidak mati, tapi benda ni boleh menjadikan macam orang cakap kita hidup tapi tak guna, kita tidak berguna lagi. Lebih kurang macam itulah. Tapi kita minta jauhkanlah daripada segala kemungkinan yang tidak diingini berlaku. Okey, kat sini saya nak tunjukkan sedikit lagi kat sini. Dekat sini kita ada buat penambahan sedikit, 50,000 daripada contoh dia berlakunya 36 jenis penyakit. Maksudnya individu ni terkena 36 jenis penyakit, dia akan keluar dia punya pampasan pertama tu dia akan keluar 50,000. 50,000 ni contoh, bukannya totally dia kena TPD yang macam tadi. Dia akan keluar, dia akan aktif, aset dia akan aktif 1 juta. Tapi di sini contoh dia kena 36 penyakit, 36 jenis penyakit dia termasuk sekali. 50,000 ni akan aktif. Kita buat penambahan untuk duit ubat, untuk duit pengurusan dia kan, si individu. Okey, kat sini kita nampak dah, kita dah buatkan satu, kita dah createkan satu aset. Pelindungan aset maksudnya kita dah siapkan satu bentuk aset. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi tahu untuk kematian ni semua akan hadap. Semua akan berlaku. Tiada manusia tiada benda hidup yang tak akan berlakunya kematian. Jadi cuma kematian ni berlaku, kita tak tahu bila. Jadi dia ada dua sebab. Contoh, dua sebab dia, kalau kita tak ready dengan satu plan aset yang kita buat, kita akan menghadapi kesusahan akan datang. Dan jika kita dapat sediakan salah satu bentuk aset yang macam saya tunjukkan ni, kita akan kehidupan kita punya waris kemungkinan lebih mudah. Jadi kita sebenarnya kalau ikutkan macam saya cakap tadi, bangsa-bangsa lain dia dah celik tentang benda ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab saya sendiri, saya punya keluarga sendiri pun tidak cerdik sangat tentang bagaimana untuk kita generate aset dengan cara yang betul. Dengan minima simpanan, dengan minima kita komit, kita dapat createkan satu aset yang bernilai 1 juta, bernilai 1 juta, 2 juta. Jadi untuk yang muda-muda, untuk baya-baya macam umur-umur macam 35, 36 yang baru memasuki perkahwinan, baru lagi berkahwin dan telah mempunyai anak, pun wajiblah, kalau kita ikutkan, memang kita nak wajibkanlah, kalau boleh adalah satu perlindungan untuk kita. Tak kisah di mana-mana pun tuan-tuan ambil, tapi jika tuan-tuan ambil dengan satu perlindungan dengan kami, dekat sini kami memberikan satu produk yang terbaik, yang mana setiap kita punya klien, kita akan advise dia satu produk yang betul-betul tepat untuk dia, yang tidak mahal dan tidak membebankan dia. Macam ni saya nak tunjukkan sedikit. Ini adalah 36 jenis penyakit yang dicakap. Yang kita tak nak, kita memang nampak benda ni kemungkinan kita tak boleh kena lah, sebab macam AIDS. Tapi potensi besar untuk kita kena antara salah satu sebab adalah seperti kanser. Ini kita tak boleh nak elak lah, sebab dengan pemakanan zaman sekarang yang sangat-sangat, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, pemakanan kita sangat teruk sekarang. Kita punya pemakanan, kalau tuan-tuan tengok dengan perasa. Okey, lagi satu adalah serangan jantung. Dengan udara sekarang, serangan jantung ni siapa-siapa pun boleh kena, tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, kita nak cakap lagi satu tentang yang ni, yang kita takut sekali adalah antara kita takut adalah stroke. Kalau kita nak tengok, kita tengok dalam statistik dalam di rakyat Malaysia, stroke ni dia akibat daripada 3 jenis penyakit serangkai, yang maksudnya dia ada penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Dia berlaku apabila adanya 3 serangkai ni, dia mudah dapat stroke. Stroke ni jadi dia macam saya cakap tadi, dia hidup tapi dia tak boleh buat apa. Ni stroke. Bila berlakunya stroke ni, kita tak tahu siapa yang akan berlaku. Bila berlakunya stroke ni, kita tak mampu nak buat something pekerjaan, tapi kita masih hidup lagi untuk teruskan. Okey, kat sini. Okey, kat sini saya nak terangkan sikit. Kat sini dia ada manfaat tambahan lah. Contohnya, jika pasangan si pasangan yang macam Cik Zubir ni, isteri dia meninggal dunia, dia boleh tuntut dalam 100,000 untuk isteri dia. Dia dapat jumlah. Pasangan sah yang masih hidup, yang berumur 60 tahun, di bawah 60 tahun umur tarikh lahir berikut, boleh mendapat sejahtera yang baru secara percuma tanpa pembayaran lah. Maksudnya jumlah yang dilindungi sebanyak 100,000 akan dibayar jika pasangan meninggal dunia, dan tempoh sijil 2 tahun. Maksudnya tempoh dia punya sijil aset dia ni dah 2 tahun. Dia dah layak. Contoh berlakunya kematian 2 tahun 10 bulan, isteri Encik Zubir ni meninggal dunia, dia akan dapat 100,000 ni. Sebab apa? Sebab dia dah lepas 2 tahun, untuk sijil dia dah lepas 2 tahun, dan 100,000 ni, aset ni ada aset ekstra tambahan dibagi kepada Encik Zubir pula. Sedangkan isteri dia yang meninggal, lagi dia akan buat penambahan satu lagi. Ni ada manfaat tambahan adalah daripada badal haji. Nombor 3 dia adalah kaunseling kesedihan. Maksudnya jika berlakunya apa-apa untuk Cik Zubir ni, dia nak satu khidmat kaunseling, dia akan dapat secara percuma lah. Yang dia punya fee dia mencecah sampai RM2,000 akan ditanggung lah. Khidmat guaman, ada 3 kali sesi khidmat guaman undang-undang. Maksudnya fee yang untuk Cik Zubir ni menggunakan khidmat guaman bagi nasihat undang-undang akan dibayar lah, akan ditanggung sebanyak RM2,000. Berapa jumlah sumbangan yang diperlu bayar untuk dapatkan polisi aset ni, untuk generate aset 1 juta ni? Hanya RM261. Macam ni lah tuan-tuan dan puan. Saya rasa setakat itu saja. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih siapa yang dengar ni. Kita ambil iktibar tentang apa yang kita buat ni, apa yang saya tunjukkan ni, yang saya sharingkan ni. Kita ambil iktibar dan kita cuba sedaya upaya untuk cari satu produk yang terbaik untuk kita. Saya rasa itu saja.